Selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Ismail bin Wasli dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan 26 nak membuat pembentangan tentang tajunya semangat perpaduan rakyat makmur di bawah temanya Keluarga Malaysia. Selamat sejahtera, saya Coach Hui bernombor metrik 287921. Saya akan membentangkan tentang konsep dan definisi. Perpaduan adalah kesatuan iaitu maklumat akhir yang diingini oleh negara yang berbilang etnik. Manakala kesepaduan adalah situasi rakyat negara menjadi kesatuan yang utuh agar keadaan aman dicapai namun diakui masih wujud perbezaan dalam bentuk kepincangan sosial. Definisi bagi penyatu paduan adalah menyatu padukan dan memerlukan usaha berterusan di semua lapisan masyarakat untuk mengatasi kepincangan sosial. Pelbagai indeks telah dijadikan sebagai penunjuk dalam mengenal pasti tahap kesejahteraan dan perpaduan rakyat Malaysia. Antaranya ialah Global Peace Index (GPI), Indeks Perpaduan Nasional (IPNAS) dan Indeks Ketegangan Masyarakat (IKM). Melalui hasil indeks terbukti tahap perpaduan di Malaysia masih kukuh walaupun defisit sosial masih wujud. Kepada semua. Nama saya Pang Chiu Wei dan nombor metrik saya ialah 287066. Kepentingan keperpaduan kepada rakyat makmur di Malaysia yang pertama ialah menjaga keamanan negara. Pada zaman sekarang, rakyat Malaysia sudah menjalani kehidupan harian yang amat kerana negara Malaysia tetap bebas daripada penjajahan seperti penjajahan Jepun dan British sebelum 31 Ogos 1957. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu pengajaran kepada rakyat Malaysia bahawa betapa pentingnya rakyat yang berbilang tahun di Malaysia mestilah bersatu padu supaya dapat menjalani kehidupan yang harmoni di negara Malaysia. Kepentingan yang kedua ialah memajukan ekonomi negara. Masyarakat Malaysia dapat memajukan sektor pelancongan kerana para pelancong dari luar negara akan tertarik untuk memenuhi adab renta serta budaya rakyat Malaysia yang unik dan sikap beramah Malaysia kita yang berbilang tahun yang hidup dalam benua amat sejahtera. Kepentingan yang ketiga ialah mengekalkan kestabilan politik. Pada tahun 1971, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk memperkukuh perpaduan menerusi penyusunan semula masyarakat. Bermula dari itu, masyarakat Malaysia lebih cenderung ke arah patriotisme dan lebih menghormati antara kaum. Keempat ialah menarik minat dan meningkatkan keyakinan pelabur asing. Ahli perniagaan amat mempertimbangkan asas ekonomi dan kestabilan politik kerana disebabkan itu mereka boleh berniaga dengan aman dan selamat. Secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan bahawa perpaduan berkepentingan untuk meningkat pendapatan negara dengan menarik pelabur asing dan seterusnya menaikkan taraf hidup di Malaysia. Kepentingan yang terakhir adalah menjaga imej negara. Imej negara akan dipertingkatkan melalui perpaduan kaum. Hal ini dapat memudahkan untuk negara mengadakan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara lain kerana negara kita telah mendapat perhatian di segenap penjuru dunia. Sekarang saya akan pas kepada Yabdi Sheikh untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera semua, nama saya Yabdi Sheikh, nombor metrik 287332. Langkah pertama yang memupuk perpaduan antara rakyat Malaysia ialah melalui acara sukan. Sebagai contohnya, peristiwa Piala Thomas 1992. Walaupun skuad pemain negara daripada kumpulan etnik yang berbeza, tetapi mereka telah memenangi Piala Thomas pada tahun tersebut dan pemain-pemain tersebut telah menjadi teladan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa rakyat Malaysia haruslah sentiasa bersatu padu supaya rakyat Malaysia boleh mencapai kejayaan pada masa depan. Langkah kedua ialah melalui media massa. Saluran televisyen RTM haruslah menayangkan filem-filem patriotik supaya boleh menyebarkan perasaan cinta akan negara dan semangat perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC haruslah sentiasa mengawal dan mengelakkan penyebaran berita palsu yang membawa isu perkauman supaya keamanan negara Malaysia akan sentiasa terjamin.
Langkah yang ketiga ialah sambutan hari perayaan. Rakyat Malaysia dapat mengenali budaya masing-masing melalui sambutan hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Deepawali. Dengan cara ini, rakyat Malaysia dapat menghormati budaya masing-masing dan mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain. Langkah yang keempat ialah sistem pendidikan di Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 telah menekankan perpaduan di kalangan pelajar. Dan aktiviti kokurikuler dapat memukulkan perpaduan antara pelajar. Sebagai contohnya, pelajar apabila melaksanakan sesuatu aktiviti ekonomi, mereka perlu menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan pelajar kaum lain untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang terakhir untuk memupuk perpaduan antara rakyat Malaysia ialah merapatkan jurang ekonomi negara. Kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1970. Tujuannya untuk mengenai masalah ketidakseimbangan sosial ekonomi antara kaum di Malaysia dan menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. Sekian daripada saya. Sekarang Farah Sazwina akan meneruskan pembentangan. Nama saya Nur Farah Syazwina binti Muhammad Fadli Syam, nombor metrik 288649. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan perpaduan terhakis. Kesan yang pertama, keharmonian masyarakat berbilang kaum terjejak. Perpaduan yang telah mula rapuh ini dikhawatiri boleh membawa kesan terhadap kestabilan negara. Sebagai contoh, masih lagi terdapat kes-kes jenayah yang melibatkan ragut, kecurian, pembunuhan dan lain-lain di dalam negara kita. Apabila perasaan iri hati dan syak wasangka hadir dalam diri masyarakat, perpecahan kaum tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini menyebabkan keadaan ini menjadi lebih parah apabila api persengketaan mula menular dalam kalangan masyarakat majmuk. Kesan yang kedua adalah, ia akan menyebabkan kedaulatan negara kita tergugat. Kemasukan pelbagai pengaruh luar yang negatif dan perpecahan yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia semakin membimbangkan. Fenomena ini berkemungkinan akan mencetus pelbagai implikasi negatif seperti konflik budaya dan seterusnya menggugat kedaulatan negara dan kestabilan politik. Yang ketiga, aktiviti ekonomi akan terganggu. Aktiviti ekonomi merupakan aktiviti yang sangat penting kepada sesebuah negara kerana pembangunan ekonomi akan menentukan sesebuah negara itu sama ada negara yang maju atau negara yang tidak maju di seluruh dunia. Aktiviti ekonomi yang tergugat akan menyebabkan situasi aktiviti ekonomi dimonopoli oleh kaum tertentu sehingga menimbulkan perasaan tidak puas hati kaum lain. Yang keempat, sikap prasangka antara kaum meningkat. Jika terdapat kelonggaran perpaduan, maka akan timbul masalah-masalah yang besar kepada masyarakat, bangsa dan negara dan seterusnya menyebabkan negara menjadi huru-hara dan kacau balau. Kejadian kecurian, rompakan dan penculikan semakin menjadi kerana tiada rasa tanggungjawab bersama dalam menghapus jenayah. Perkara ini bahaya kepada masyarakat tanpa mengira umur, bahkan kepada pendatang asing di negara ini. Dan akhir sekali, akan berlakunya pergolakan politik. Sistem politik negara adalah bertujuan untuk mentadbir negara. Apabila perpaduan bermasalah, ini juga akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada politik. Contohnya, jika kita tidak mengamalkan perpaduan, akan ada parti-parti kecil dan parti-parti ini akan membawa kepada pergerakan etnik mereka sendiri untuk mempertahankan hak mereka. Jika terlalu ramai pihak, ia boleh menimbulkan perbalahan parti dan mengakibatkan korban jiwa. Hai, nama saya ialah Nur Atika binti Daud, ID 288986. Jadi, kesimpulan yang kita boleh dapati dari tajuk Semangat Perpaduan Rakyat Majmuk yang bertemakan Keluarga Malaysia ialah kita hendaklah mengenal pasti dan mengerti makna semangat perpaduan kepada masyarakat majmuk dan negara. Perpaduan merupakan aset yang berharga bagi mengekalkan keharmonian sesebuah negara. Selain itu, masyarakat, pemerintah dan kerajaan hendaklah bersatu hati melaksanakan usaha-usaha untuk memperkuatkan hubungan kekeluargaan dan bekerjasama menjauhi tindakan-tindakan yang akan menjadi racun dan seterusnya membunuh semangat kemasyarakatan dan kekitaan dalam negara yang aman dan damai ini.
Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.